Pelajar-pelajar sekalian, hari ini kita akan teruskan dengan pelajaran bab 12 perniagaan antarabangsa. Hari ini kita akan belajar subtajuk 12.3.2 risiko syarikat multinasional. Pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, pelajar akan dapat menerangkan jenis risiko, antaranya risiko ekonomi, politik, kredit, pemilikan negara, penghantaran balik modal dan dividen, dan kadar pertukaran wang. Pelajar-pelajar sekalian, terdapat 6 jenis risiko yang dihadapi oleh syarikat multinasional. Antaranya ialah pertama, risiko ekonomi, kedua, risiko politik, ketiga, risiko kredit, keempat, pemilikan negara, yang kelima, risiko kadar pertukaran wang, dan yang terakhir, risiko penghantaran balik modal dan dividen. Risiko yang pertama ialah risiko ekonomi. Antara punca risiko ekonomi ialah berlakunya inflasi, iaitu berlakunya perubahan harga ataupun peningkatan harga. Contohnya apabila berlaku inflasi, harga akan naik dan kuasa beli pengguna akan menurun. Seterusnya, negara yang mengalami inflasi akan menghadapi harga barang yang meningkat dan nilai mata wang negara tersebut akan juga meningkat. Apabila ini berlaku, keadaan ini akan menyebabkan ekspor negara itu jatuh dan mengalami ketidakstabilan ekonomi. Dan apabila berlaku ketidakstabilan ekonomi, ketika melesetkan ekonomi boleh menyebabkan kerugian kepada syarikat multinasional. Jadi, selain daripada itu, pengamalan sistem ekonomi yang berbeza antara sesebuah negara dengan sesebuah negara yang lain, seperti sistem ekonomi perancangan pusat, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi campuran boleh menjejaskan operasi perniagaan kerana wujudnya perbezaan dari segi sistem pelaksanaan ekonomi di sebuah negara. Contoh, krisis kewangan global pada tahun 2008 menyebabkan banyak syarikat mengalami penurunan jualan di pasaran sebuah negara kerana pengguna mengurangkan perbelanjaan. Negara kita Malaysia juga menghadapi krisis tersebut. Risiko politik. Jika sesebuah negara itu tidak stabil dari segi politik, seperti berlakunya peristiwa rampasan kuasa atau tunjuk perasaan, maka negara tersebut diklasifikasikan sebagai tidak selamat untuk pelaburan. Perubahan kerajaan akan menyebabkan berlakunya perubahan undang-undang, berlakunya perubahan dasar dan juga mungkin berlakunya sistem pemerintahan di sebuah negara boleh juga mempengaruhi kestabilan politik. Contoh yang paling jelas sekarang ialah peperangan dan ketidakstabilan politik di Palestin, Israel dan negara-negara yang berhampiran menyebabkan sangat berisiko untuk membuka perniagaan di kawasan tersebut. Risiko kredit. Risiko kredit ialah risiko yang perlu dihadapi oleh pengeksport apabila pembeli, iaitu pengimport, tidak membayar wang bagi barang yang diterima. Risiko kredit juga berlaku kerana kemungkinan berlakunya kegagalan bayar balik hutang oleh pengimport. Ini berlaku apabila berlakunya kemuflisan dan kenaikan kadar faedah ekonomi. Contoh, syarikat A mengeksport produk ke Indonesia. Syarikat pengimport di Indonesia telah diisytiharkan bankrupt menyebabkan pembayaran tidak dapat dilakukan.
Risiko pemilikan negara. Apa yang dimaksudkan dengan risiko pemilikan negara? Ia merujuk kepada pengambilalihan sesebuah perniagaan asing oleh kerajaan tempatan. Syarikat asing dipaksa menyerahkan sebahagian besar modal atau keseluruhan operasi kepada kerajaan ataupun syarikat tempatan. Dan pemilik negaraan boleh berlaku dalam bentuk bayaran pampasan atau tiada bayaran pampasan. Kenapa ia berlaku? Kerana perubahan dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Dan biasanya risiko ini berlaku di negara-negara yang mengamalkan sistem komunisme seperti Cuba dan Korea Utara. Contoh, pada tahun 2012, kerajaan Brazil mengambil alih syarikat minyak Sepanyol iaitu Repsol dalam syarikat gabungan mereka. Jadi, ini bertujuan untuk meningkatkan kawalan terhadap sumber tenaga negara Brazil dan juga memperkukuhkan kedudukan syarikat minyak yang dimiliki oleh kerajaan Brazil. Okey, seterusnya ialah risiko penghantaran balik modal dan dividen. Kerajaan akan menghadkan penghantaran balik modal dan dividen oleh pelabur-pelabur asing ke negara asal. Jadi, kenapa? Kerana kerajaan hendak melindungi industri tempatan dan syarikat asing dapat melabur semula keuntungan dalam negara tuan rumah. Jadi keuntungan yang diperolehi oleh syarikat asing ataupun syarikat multinasional tadi tidak boleh dibawa balik ke negara asal, tapi dikehendaki dilaburkan semula ke dalam negara tersebut. Kenapa ini berlaku? Biasanya ialah kerana kerajaan hendak mengelakkan pengaliran mata wang asing ke luar negara, terutamanya bagi negara-negara yang baru hendak membangun ataupun negara yang menghadapi masalah dari segi ekonomi. Contoh pernah berlaku, kerajaan Malaysia mengenakan sekatan pengaliran wang masuk dan keluar negara pada tahun 1998 semasa krisis kewangan. Risiko kadar pertukaran wang. Kenapa berlaku risiko kadar pertukaran wang? Jadi, ia berlaku kerana berlakunya perubahan nilai mata wang dan perubahan ini akan memberi kesan kepada harga barang yang ekspor ataupun barangan yang diimport. Kadar pertukaran wang yang berubah akan mempengaruhi kos pengeluaran dan harga yang akan ditetapkan terhadap produk yang diimport ataupun produk yang diekspor. Jadi syarikat yang bergantung kepada import terpaksa menanggung kos operasi perniagaan antarabangsa yang lebih tinggi. Contoh, jika yen Jepun meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat, produk Jepun mungkin menjadi lebih mahal bagi pengguna di Amerika Syarikat, menyebabkan penurunan dalam jualan dan pendapatan syarikat multinasional. Sekarang kita tiba ke bahagian teknik menjawab soalan. Lihat contoh soalan peperiksaan yang pernah keluar, yang akan ditanya dalam peperiksaan. Contoh soalan dengan kata tugas nyatakan, iaitu nyatakan 4 risiko syarikat multinasional. Jadi kata tugas nyatakan dan dia nak 4 risiko. Jadi hanya pelajar perlu nyatakan 4 risiko. Jadi kita tengok cara menjawab. Okay, bila kita menjawab, tuliskan intro jawapan ni. Kita ambil je daripada soalan dan kita tak perlulah tulis nyatakan. Kita terus tulis 4 risiko syarikat multinasional ialah
Dan jawapan kita sebaik-baiknya tuliskan nombor. Okey. Yang pertama, risiko ekonomi 1 markah. Yang kedua, risiko politik 1 markah. Yang ketiga, risiko kredit 1 markah. Yang keempat, risiko pemilikan negara 1 markah. Jadi, sekarang kita lihat contoh soalan berikutnya, iaitu soalan terangkan 3 risiko syarikat multinasional. Di sini kata tugasnya ialah terangkan dan markahnya ialah sebanyak 6 markah. Jadi untuk soalan ini, soalan terangkan 3. Jadi pelajar perlu memberi 3 fakta dan 3 huraian, iaitu 1 huraian bagi setiap 1 fakta. Kita lihat jawapannya. 3 risiko syarikat multinasional. Jangan lupa buat intro jawapan. Dan pertama, risiko ekonomi 1 markah untuk fakta. Okay. Jadi kita beri 1 huraian sahaja, tak perlu banyak huraian. Kita nak jimatkan masa dalam peperiksaan. Jadi jawapannya contohnya lah pengamalan sistem ekonomi yang berbeza seperti perancangan pusat, kapitalis dan ekonomi campuran boleh menjejaskan operasi perniagaan. Cukup 1 huraian. Okey, tulis risiko yang kedua, risiko politik 1 markah. Okey, huraiannya perubahan sistem pemerintahan sebuah negara boleh mempengaruhi kestabilan politik dan seterusnya boleh menjejaskan operasi perniagaan. Ataupun belajar boleh beri contoh keadaan huru-hara di dalam sesebuah negara boleh mengganggu operasi perniagaan. Jadi ataupun berlakunya peperangan antara sesebuah negara ataupun huru-hara dalam sesebuah negara boleh menjejaskan perniagaan. Okay. Dan yang ketiga, terlihat risiko kredit. 1 markah. Kemungkinan berlakunya kegagalan bayar balik hutang oleh pengimport. Okay. Ataupun pengimport mengalami kebankrapan menyebabkan tidak boleh bayar balik hutang. Jadi pelajar boleh beli dalam bentuk contoh ataupun huraian. Jadi 1 huraian sahaja atau 1 contoh saja bagi setiap fakta. Sekarang kita lihat pula contoh soalan peperiksaan bahagian B, iaitu soalan esei. Okay, soalan jelaskan 5 risiko syarikat multinasional. Okey, jadi kata tugas soalan ialah jelaskan. Okay, bermaksud kita perlu memberi 1 contoh sekurang-kurangnya dalam jawapan. Bila jelaskan wajib ada contoh. Okey, 5 arahan dia nak 5. Jadi kalau pelajar beri 6, kita hanya tanda 5. Kalau pelajar beri 4 jawapan, maka hanya dapat 4 markah walaupun jawapan pelajar banyak. Tetapi kalau hanya berdasarkan 4 fakta, pelajar akan hilang markah untuk fakta yang kelima. Dan markah dia 20. Jadi bila markah 20, pelajar setiap fakta perlu ada 2 huraian dan sekurang-kurangnya 1 contoh. Okay. Jadi sebenarnya kita lihat contoh jawapan. Okay. Jadi, intro jawapan mesti ada pelajar-pelajar. Okay. Dan jawapan kita boleh dimulakan dengan nomborkan fakta. Ini untuk PP kita tak perlu tulis esei panjang-panjang. Kita hanya tulis fakta. Okay. Dan huraian. Kita tengok contoh huraian. Pengamalan sistem ekonomi yang berbeza boleh menjejaskan operasi perniagaan. Okey, 1 markah. Huraian yang kedua, bagi negara yang mengalami inflasi, harga barangnya meningkat dan nilai mata wang negara tersebut akan meningkat. Okay. Keadaan ini menyebabkan ekspor negara itu jatuh dan mengalami ketidakstabilan ekonomi. Berlaku ketidakstabilan ekonomi yang memberi kesan kepada kemelesetan ekonomi, dan bila berlaku kemelesetan ekonomi menyebabkan kerugian pada syarikat multinasional. Jadi sekarang sebagai penutup,
Jadi cikgu ingin beri tip lah kepada pelajar dalam menjawab soalan pengajian perniagaan semester 3. Okey, pertama tulislah pengenalan jawapan yang kita boleh salin je daripada soalan. Ini memudahkan pemeriksa menanda tahap peperiksaan, dan pelajar apabila menulis pengenalan itu boleh memberi tumpuan atau fokus kepada apakah jawapan yang sebenar. Okey, kedua, asingkan setiap fakta dengan nombor. Ini memudahkan pemeriksa juga, dan pelajar sendiri dapat mengenal pasti berapa jumlah fakta yang telah ditulis. Okey, dan yang ketiga, setiap huraian bagi fakta asingkan dengan dash ataupun ikutlah pelajar nak buat anak panah ke. Okey, jadi kita boleh bezakan huraian pertama, huraian kedua, huraian ketiga dengan sangat mudah, dan pelajar sendiri dapat mengira ada berapa huraian yang telah ditulis, dan setiap huraian perlulah dari aspek yang berbeza. Okey, dan yang keempat, bagi tajuk ini, risiko perniagaan antarabangsa, dia merupakan fakta khusus. Jadi fakta khusus pelajar perlu hafal dengan tepat, dan pelajar tak boleh ubah. Sekian saja untuk hari ini. Cikgu berharap video ini memberi manfaat kepada pelajar sekalian di dalam menjawab peperiksaan SPPM tidak lama lagi. Semoga pelajar-pelajar sekalian mendapat kejayaan dan putusan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.